Seterusnya ini masih lagi kita lihat tentang bagaimanakah directional control valve diaktifkan. Jadi untuk kaedah pneumatik dan juga elektrik ni sebenarnya anda akan dapat lihatlah apabila jika anda melakukan lab 1 dan lab 2, practical task 1 dan practical task 2 ini. Okay, untuk yang practical task pertama, basic hydraulic circuit, anda akan gunakan directional control valve yang inilah 5/2 double pilot. Maksudnya injap diaktifkan secara pneumatik. Okay, manakala untuk practical task 2 ataupun lab 2 elektro pneumatic circuit, anda semua akan gunakan 5/2 directional control valve. Okay, sama saja dengan lab pertama, tapi lab kedua DCV-nya adalah double solenoid. Kalau lab pertama double pilot. Double pilot ni maksudnya pilot ni merujuk pada pneumatik lah, pneumatik. Tapi biasanya untuk DCV istilah yang digunakan adalah pilot. Okay, pilot ni maksudnya signal yang digunakan adalah compressed air untuk mengaktifkan DCV. Kiri compressed air, kanan pun compressed air, sebab tu double. Okay, dua. Okay, dua-dua belah diaktifkan secara pneumatik. Manakala untuk double solenoid, okay, double, kiri dan kanan adalah secara electrical. Maksudnya spool, okay, komponen yang berganjak, yang shifting di dalam valve ini, okay, di shift ataupun digerakkan oleh arus elektrik. Okay, arus elektrik membekalkan tenaga kepada solenoid. Jadi solenoid ini bertindak terhadap spool di dalam valve ini untuk menggerakkan ataupun menganjakkan spool di dalam valve body ataupun valve casing. Ini simbol untuk directional control valve double pilot. Okay, pilot ataupun pneumatik ni diwakili oleh segitiga yang mendata di sisi simbol valve kiri dan kanan. Okay, double. Manakala untuk solenoid, kita tengok beza simbol solenoid dan juga pilot ataupun pneumatik ni. Simbol solenoid segi empat tepat, okay, segi empat tepat, dan ada slash, okay, cross ni, kiri dan kanan. Simbol untuk valve, okay, samalah 5/2 directional control valve. Okay, jadi untuk pemahaman yang lebih mendalam, anda semua kena berusaha tengok video dalam YouTube, boleh type, boleh search. Okay, yang inilah saya dah bagi clue di sini, how 5/2 way double pilot valve works. Okay, dan yang dua di bawah ni boleh search dekat YouTube. Di situ saya rasa penerangannya terperinci lah bagaimanakah valve ini berfungsi. Ditunjukkan animation supaya anda semua lebih fahamlah mekanisme prinsip kerja valve ini. Okay, ini gambar sebenarlah seperti mana yang saya tunjukkan tadi.
gambar sebenar directional control valve, double solenoid dan double pilot. Okay, sekarang saya nak tunjukkan secara litar pula. Okay, secara litar. Dan ini pun sebenarnya saya dah terangkan secara terperinci di dalam video practical task, video lab yang telah pun ada dalam channel YouTube saya. Jadi untuk kita control double acting cylinder, okay, katalah kita gunakan 5/2 DCV double solenoid. Okay, ini adalah litar pneumatik. Okay, litar pneumatik kawalan double acting cylinder menggunakan 5/2 DCV double solenoid. Maksudnya kita aktifkan ataupun kita gerakkan spool di dalam valve body ini dengan menggunakan solenoid. Okay, solenoid ini diaktifkan ataupun dikuasakan oleh arus elektrik. Jadi label yang biasa digunakan untuk solenoid adalah Y lah. Y1 bagi solenoid pertama di sebelah kiri dan Y2 label bagi solenoid di sebelah kanan. Jadi untuk litar elektro, okay, walaupun kita belum masuk lagi bab elektroneumatik, saya dedahkan di sini. Untuk elektroneumatik, selain daripada litar pneumatik, mesti ada litar elektrik. Okay, sebab ianya adalah sistem elektroneumatik. Elektro berujuk pada elektrik lah. Pneumatik. Jadi perlu ada 2 litar. Mesti ada 2 litar. Kalau kita lukis 1 litar saja tidak lengkap. Jadi kita nak memahami sistem elektroneumatik itu tidak sempurna lah, tidak lengkap lah jika kita hanya ada litar pneumatik saja. Sebab untuk litar pneumatik ni dia tidak ada komponen seperti switch. Okay, switch kita tak nampak dekat sini. Dan juga ada satu lagi komponen iaitu relay. Okay, relay pun kita tak lukis di litar pneumatik. Jadi untuk lebih lengkap litar elektro ni mesti berserta dengan litar elektrik. Sebab pada litar elektrik inilah yang ada simbol untuk switch dan simbol untuk relay. Okay, K1 ini adalah relay. Jadi litar elektrik ini sebenarnya mewakili sistem elektrik bagi litar elektroneumatik inilah. Okay, K1 untuk relay, K1 yang ini untuk contact relay, okay, Y1 ini untuk solenoid valve, okay, dan begitu juga untuk nombor 2, KS2, K2, K2, Y2. Jadi Y1 di sini okay, sepadan dengan Y1 pada litar pneumatik. Okay, Y2 okay, sepadan dengan solenoid pada litar pneumatik untuk Y2. Jadi simbol ini mewakili valve. Okay, ini valve dan yang kotak ini solenoid lah, solenoid. Okay, untuk relay ni huraian dengan lebih terperinci akan menyusul untuk tajuk-tajuk yang berikutnya nanti. Okay, manakala ini adalah litar pneumatik bagi kawalan double acting cylinder secara pneumatik lah. Kalau yang atas ni elektroneumatik, yang ini pure pneumatik ataupun pneumatik sahaja. Jadi kita boleh bandingkan kaedah di atas dan di bawah ini. Berbezanya adalah simbol sebelah kiri dan kanan. Okay, sisi kiri dan kanan pada directional control valve. Yang atas ni simbol solenoid, yang bawah ni simbol pneumatik ataupun simbol pilot. Jadi untuk litar pneumatik tidak perlu
ada satu lagi litar elektrik lah, sebab ianya pure ataupun pneumatic tooling, pneumatic sahaja. Kalau elektroneumatik mesti berserta dengan litar elektrik. Jadi di sini kita boleh lihatlah perbandingan ataupun kesetaraan di antara gambar sebenar komponen, gambar sebenar komponen dengan simbol komponen yang berada dalam litar. Y2 solenoid. Kalau gambar sebenar di sini Y2, Y1 pada simbol dan Y1 pada gambar sebenar komponen. Begitu juga untuk pneumatically activated bagi directional control valve. Pneumatic sebelah kanan diwakili oleh ataupun mewakili port ini pada gambar sebenar, dan simbol pneumatic ataupun simbol pilot pada sebelah kiri mewakili port ini pada gambar sebenar directional control valve. Untuk lebih memahami, saya tunjuk video yang telah pun berada dalam channel YouTube saya. Untuk contohnya di sini saya tunjukkan elektroneumatik, bagaimanakah DCV diaktifkan menggunakan arus elektrik. Kita lihat di sini solenoid kiri dan kanan valve. Yang tengah ni valve lah. Valve ini selalu ataupun tube source compress air daripada sumber, dan dua port yang atas ni adalah compress air yang keluar pada valve masuk dalam silinder untuk menggerakkan silinder lah, sama ada piston keluar ataupun piston masuk. Jadi spool ataupun komponen yang berada di dalam valve body ini digerakkan oleh solenoid. Digerakkan oleh solenoid. Shifting ke kiri dan ke kanan bagi spool dilakukan oleh solenoid. Solenoid ditenagakan, dikuasakan oleh arus elektrik. Lihat wire elektrik ini disambungkan pada sumber kuasa. Lihat bagaimana saya aktifkan solenoid dengan menekan electrical switch. Jadi kita boleh lihat bagaimana saya aktifkan solenoid dengan menekan switch elektrik. Kalau dalam litar pneumatik kita ada pneumatic switch, dalam litar elektroneumatik kita gunakan electrical switch elektrik. Apabila saya tekan switch ini, maksudnya saya lekapkan litar elektrik, maka solenoid akan dikuasakan oleh arus elektrik. Sekarang kita lihat pula valve yang diaktifkan secara pneumatik ataupun pilot. Pilot drive dipacu ataupun diaktifkan secara compress air. Masih lagi sama, directional control valve 5/2 untuk mengawal pergerakan double acting cylinder. Kita lihat di sini, kalau tadi kita gunakan electrical switch, untuk pneumatik kita gunakan pneumatic switch ataupun push button.
Okey, jadi di sini kita dapat lihat bagaimana dengan menekan push button sebenarnya bila push button ditekan, udara daripada source akan dihantar ataupun mengalir pada port inilah, port ini, dan apabila kita tekan push button yang satu lagi, udara daripada sumber akan dihantar ataupun akan disalurkan ke port yang sebelah kanan valve. Jadi spool di dalam DCV ini akan ditolak ke kiri dan ke kanan oleh angin yang masuk pada kedua-dua sisi valve. Okay. Bila kita menekan push button. Okay, jadi begitulah bagaimanakah valve diaktifkan. Okay, saya telah pun menerangkan dengan terperinci 5 kaedah bagaimana valve diaktifkan. Types of actuation, methods of actuation ataupun cara injap diaktifkan. Maksud injap diaktifkan adalah spool digerakkan, shifting. Gerakan ni ataupun saya gunakan istilah shifting. Shift ke kiri ataupun shift ke kanan. Ditolak ke kiri, ditolak ke kanan. Secara angin, secara elektrik ataupun secara manual dan juga mechanical. Jadi secara umumnya tadi terdapat 5 methods of actuation. Di bawah setiap methods ini pula ada pelbagai mekanisma. Terdapat pelbagai mekanisma. Sebagai contoh, manual. Kaedah insani, kaedah manusia. Operator yang aktifkan. Terdapat kaedah-kaedah yang ataupun mekanisma-mekanisma yang berbeza lah. Contoh yang biasa digunakan adalah seperti dalam lab, iaitu push button, butang tekan. Kaedah manual juga boleh menggunakan lever, tuas kalau ataupun dalam bahasa itu tuas ataupun twill, lever operated macam handle lah, handle. Lever operated, detent lever operated. Detent ni maksudnya dia ada gigi. Dia ada gigi yang mana kita boleh berhenti pada mana-mana position lah bagi pergerakan lever ini. Foot pedal, pedal kaki ni macam pedal kenderaan lah, pedal minyak, pedal clutch. Kita aktifkan dengan menggunakan tekanan kaki. Kalau untuk general ni dia merujuk pada kaedah manual yang umum lah. Ianya boleh jadi push button, dia mungkin lever dan juga mungkin foot pedal. Di bawah kaedah mechanical ada pelbagai mekanisme lain juga, iaitu plunger, roller operated. Roller ni ada macam pengguling lah, dipanggil pengguling ataupun penggelek roller. Dia boleh berpusing, dia boleh berpusing di sini. Sambil dia berpusing, lever ni dia akan tertolak ke dalam. Lever ni tertolak ke dalam, maksudnya injap diaktifkan lah ataupun spool shifting. Yang ketiga, either return roller. Yang ini hampir sama dengan yang atas, cuma yang bawah ni ada dua arm, ada dua lengan. Yang mana roller ni dia boleh bermengkok lah. Apakah beza di antara roller operated dan juga either return ni saya akan terangkan dengan lebih terperinci pada bahagian yang berikutnya nanti. Di bawah kaedah mechanical juga ada spring return dan juga spring center. Spring berada di tengah-tengah. Kaedah yang ketiga, pneumatic. Pneumatic simbol segitiga. Segitiga. Dan ini indirect pneumatic actuation. Maksudnya di sini ada juga kaedah-kaedah lain lah, dia gabung. Ini gabungan indirect pneumatic actuation.
Untuk electrical solenoid dan juga double solenoid. Double solenoid, kiri kanan valve tadi ada solenoid. Kalau single solenoid, salah satu sisi sajalah diaktifkan dengan menggunakan solenoid. Manakala sisi yang satu lagi tu mungkin manual ataupun spring return. Dan valve juga mungkin diaktifkan dengan kombinasi beberapa methods. Contohnya di sini double solenoid, pilot dan manual. Manual ni maksudnya kita boleh aktifkan secara manual. Secara manual. Kita boleh tolak spool tu dengan menggunakan kaedah manual. Habis tentang directional control valve. Berikutnya C, jenis injap yang ketiga, iaitu kita lihat non-return valve, flow control valve dan juga pressure control valve. Untuk non-return, injap sahala ataupun injap non-return ni macam injap tidak boleh balik lah. Maksudnya injap ini dibenarkan laluan pada satu arah sahaja. Pada arah yang bertentangan tidak boleh lalu, dihalang, disekat. Non-return valve, injap sahala. Flow control valve, injap kawalan aliran. Dan pressure control valve, injap kawalan tekanan. A non-return valve allows air to flow in one direction only. When air flows in the opposite direction, the valve will close. Membenarkan aliran udara mengalir dalam satu arah sahaja. Apabila pengaliran udara dalam arah yang bertentangan, injap tertutup. Di bawah non-return valve ni ada beberapa jenis valve. Yang pertama kita tengok check valve. Ini simbol bagi check valve. Kena faham baik-baik sebab check valve ni banyak lagi anda akan temui lepas ni. Kena faham bagaimanakah check valve ini berfungsi. Yang pertama, apa yang saya nak tekankan di sini adalah yang ini ni. Garis yang seperti arrow. Yang ini bukan anak panah. Biasanya orang faham ini anak panah yang menunjukkan arah aliran. Itu silap bukan begitu maksudnya. Ini bukan anak panah. Ini adalah ball seat. Ini berbola. Ini dia punya seat, kerusi ataupun tempat berbola ini duduk. Jadi ini bukan anak panah. Kalau berbola ini melekat ataupun rapat pada seat dia, maksudnya aliran udara tidak boleh berlaku. Jika berbola ini renggang daripada seat dia, jadi ada ruang di antara berbola dan seat, maksudnya udara dibenarkan lalu. Yang ini perlu jelas. Ini bukan anak panah. Simbol yang ini bukan anak panah. Ini adalah ball seat, kerusi ataupun tempat duduk bagi berbola. Yang kedua, spring loaded check valve. Hampir sama dengan yang atas ni check valve, tetapi ditambah dengan spring. Ditambah dengan spring. Maksudnya di sini kalau yang atas ni berbola ni senang untuk renggang daripada seat dia. Yang bawah ni udara perlu menolak berbola dengan tenaga ataupun dengan daya yang lebih tinggi daripada daya spring. Daya tolakan udara pada arah ini mestilah lebih besar berbanding daya spring, barulah berbola ini renggang daripada seat dia. Renggang pada seat dia untuk membolehkan udara melalui. Jadi untuk spring loaded lebih susah lah. Lebih susah untuk
udara melalui berbola sebab ditolak. Okey, kedudukan berbola ni ditolak oleh daya spring. Ini contoh bagaimanakah spring loaded check valve berfungsi. Okey, ini berbola. Okey, yang ini valve seat. Okey, di sini valve seat dia, tempat di mana berbola berada. Jadi katalah udara tadi lalu daripada kiri ni, daripada inlet. Jadi tekanan udara pada inlet ini mestilah lebih besar daripada daya spring. Lebih besar daripada daya spring. Okay, barulah berbola ini boleh renggang daripada valve seat. Jadi apabila berbola ini renggang daripada valve seat, maka ada ruang di antara berbola dengan valve seat, maka udara boleh melalui celah-celah di antara berbola dan valve seat dan seterusnya keluar pada outlet. Jadi spring loaded check valve ini sebenarnya digunakan untuk mengawal tekanan udara dalam sistem. Okay, tekanan udara dalam sistem kita boleh kawal menggunakan spring loaded check valve. Kalau yang atas ni kita tak boleh kontrol sebab tak ada spring. Maksudnya bila udara lalu sahaja pada bahagian ini, pada sebelah kanan ini, dan menolak berbola terus terangkat dan udara boleh melepasilah, okay, dan terus keluar. Sebaliknya untuk spring loaded check valve, okay, daya tekanan udara ini perlu melebihi daya spring, barulah udara boleh mengalir. Jadi dengan mengawal kekerasan spring ini, sebenarnya kita boleh mengawal tekanan udara di dalam sistem. Maksudnya selagi tekanan udara ini tidak melepasi ataupun tidak melebihi tekanan spring, udara tidak boleh keluar daripada sistem. Okay, dalam litar sebenar kita tengok bagaimanakah check valve ini berfungsi. Kita lihat bagaimana check valve membenarkan aliran pada satu arah sahaja. Okay, tengok gambar yang pertama. Katalah flow ni, air flow daripada kiri, dia terus melalui komponen, apa-apa komponen lah, sebagai contoh actuator, dan terus keluar. Sebaliknya, jika arah aliran pada arah yang bertentangan daripada kanan, udara tidak lagi melalui sebarang komponen, tidak melalui jalan ini, laluan ini. Sebaliknya, udara akan melalui bypass, jalan pintas ini, dan kembali ke laluan asal. Jadi kenapa untuk gambar yang pertama ni, kenapa udara perlu melalui komponen, tidak melalui jalan bypass ini? Sebabnya sebenarnya apabila udara mengalir daripada kiri, sebahagian udara sebenarnya dia lalu juga sini sebenarnya, ada lalu bahagian ini. Tetapi apabila sampai di berbola ini, semakin besar tekanan udara, semakin besar daya udara, semakin kuatlah tolakan udara terhadap berbola. Jadi semakin besar tolakan udara terhadap berbola ini, semakin rapatlah kedudukan berbola pada seat dia.
Jadi dengan itu, udara tidak boleh mengalir pada laluan ini. Okay, sebaliknya, udara ini tiada pilihan lain, iaitu udara perlu melalui komponen. Okay, sebenarnya walaupun komponen ini merupakan suatu rintangan seperti aktuator, tetapi udara mesti lalu komponen, sebab pada laluan atas ni memang tidak boleh dihalang. Okay, close, dia macam close lah. Okay, semakin besar pressure pada bola, semakin kuat penutupan laluan udara ini. Okay, jadi sebaliknya pada arah laluan udara yang bertentangan, okay, udara juga akan pergi pada komponen, tetapi pengalirannya lebih susahlah, sebab komponen ini merupakan suatu rintangan juga sebenarnya. Jadi udara akan memilih laluan yang lebih free, yang lebih bebas. Okay, pada laluan yang atas ni, itu laluan bypass. Okay, apabila udara menolak berbola ini akan tertolak renggang daripada valve seat, maka ada ruang di antara ball dengan dia punya valve seat ini, maka udara boleh melalui laluan ini dengan bebas. Okay, free flow. Okay, jadi begitulah bagaimana cara check valve berfungsi. Bagaimanakah ianya dikatakan membenarkan aliran pada satu arah sahaja dan menghalang ataupun menyekat laluan udara pada arah yang bertentangan. Berikutnya kita tengok non-return valve jenis ketiga, iaitu kita panggil shuttle valve. Shuttle valve, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil injap olak-alik. Injap olak-alik, dan shuttle valve juga dikenali sebagai or valve, injap atau, yang melakukan ataupun bertindak sebagai ataupun berfungsi sebagai injap atau. Ini adalah simbol bagi injap atau. Simbol bagi injap atau, kita boleh lihat dia punya berbola ini berolak-alik, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Di sini saya labelkan 1 dan 2. 1 untuk input, input, 1 untuk input, air input, dan 2 saya labelkan untuk air output, udara yang keluar, untuk 1 udara yang masuk valve. Jadi kalau kita tengok animation ini, jika udara masuk pada salah satu, jika udara masuk pada salah satu input, maka ada udara yang keluar pada output. Jadi kata kuncinya di sini adalah salah satu. Salah satu air input, maka wujud air output. Sebab tu dikatakan atau. Udara input pada sebelah kiri atau air input pada sebelah kanan, maka wujud air output. Kita tengok bagaimanakah injap atau ni bertindak di dalam litar pneumatik. Contohnya yang ini kita nak control single acting cylinder. Kita gunakan dua push button. Push button 1 dan push button 2.
Jadi push button 1 memberikan air input pada sebelah kiri valve, manakala push button 2 memberi signal, memberi air input pada port 1 ini pada sebelah kanan OR valve. Jadi jika salah satu push button ditekan, salah satu, sama ada push button 1 atau push button 2 yang ditekan, maka wujud output, air output. Udara yang keluar ni akan wujud dan memberikan signal pada DCV 3/2 ini. Maka udara pada source ni akan boleh lalu valve dan seterusnya menolak piston keluar. Jadi poin di sini, poin penting di sini adalah salah satu push button ditekan, maka wujud signal pada output, ataupun compressed air ataupun udara yang keluar pada output akan wujud. Bagaimana pula kalau kita tekan dua-dua? Apakah yang akan berlaku jika push button 1 dan push button 2 ditekan? Kita tengok logic table. Logic table ini mewakili signal sama ada signal tu ada ataupun tiada. Input 1. Jika push button ditekan, input 1 ada, wujud ataupun ada tu diwakili oleh nombor 1. Dan jika kita tekan push button 2, maksudnya wujud ataupun signal pada input yang ini ada jika kita tekan push button 2. Jadi 1, 0, 1. Push button 1 ditekan, 1, push button 2 kita tak tekan, 0, tiada signal pada sebelah kanan. Push button 1 ditekan, ada signal sebelah kiri, maka wujud signal pada sebelah ataupun pada port output, pada port 2. Sebaliknya, jika push button 1 kita tak tekan, push button 2 kita tekan, juga ada signal pada output. Dan jika kita tekan dua-dua, push button 1 dan push button 2 kita tekan serentak, maka output pun tetap adalah, tetap ada. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita tekan push button 1 dan push button 2 serentak, maka di sini berbola ni berada di tengah-tengah lah. Dia berada di tengah-tengah dan udara boleh mengalir masuk dalam valve dan keluar pada output, pada port 2. Itu tadi bagaimana injap OR berfungsi ataupun shuttle valve berfungsi. Dual pressure valve ni sebenarnya dia di bawah tajuk non-return valve dulu. Saya masuk tajuk valve dulu sebelum ni. Salah satu jenis injap, jenis valve adalah non-return valve ataupun injap sahala. Jadi di bawah non-return valve ni kita ada dual pressure valve yang memberikan fungsi dan and function. Ini saya tunjuk balik litar yang saya ajar sebelum ni. Bagaimanakah injap dan berfungsi. Ini litar yang terlibat. Kena faham baik-baik. Kena tahu bagaimana cara litar ini berfungsi. Belajar pneumatik kena fahamlah litar, kena fahamlah fungsi setiap komponen. Apa maksud setiap simbol tu kena faham. Barulah belajar pneumatik namanya.
Okey, jadi simbol untuk end valve ni begini. Okey, kena ingat, kena berlatih lukis. Nampak mudah tapi time nak buat, time nak lukis, mulalah ke laut perginya jawapannya. Okey, macam-macam versi simbol yang awak lukis. Masing-masing reka simbol sendiri. Jadi simbol ni kena betul sebab simbol ni mewakili komponen sebenar. Kalau simbol yang awak lukis salah, bermaksud seolah-olah komponen yang awak ada tu komponen yang rosak dan tidak boleh pakai. Jadi salah lah. Okay, jadi untuk dan okay, signal, okay, kalau kita refer pada lita ini, signal kiri dan kanan valve ini mestilah wujud secara serentak. Okay, itu maksud dan. Okay, mudah saja kita nak faham. Okay, pressure sebelah sini, udara sebelah sini, pressure sebelah sini mestilah wujud secara serentak. Okay, barulah pressure pada output wujud. Okay, wujud ada angin yang keluar di sini. Angin masuk 1, angin masuk 2 sebelah sini. Okey, masuk secara serentak, barulah angin yang keluar output wujud. Okay, barulah angin di sini boleh keluar. Itu maksud end function. Okey, sebabnya kalau kita tengok di sini, kalau udara masuk sebelah input 1, udara masuk pada input 2 secara serentak, barulah udara boleh melalui valve ini, okay, menyelinap di celah-celah liang saluran ini dan boleh keluar. Okay, daripada sini pun boleh keluar. Sebab dia punya spool ini berada di tengah-tengah. Okay, berada di tengah-tengah. Sebaliknya kalau salah satu input saja yang ada, spool ni akan menutup laluan, menutup saluran. Kalau inlet 2 saja yang ada pun tiada output. Kalau inlet 1 yang ada pun tiada output. Sebab kili ini ditolak ke kiri ataupun kili ditolak ke kanan. Jadi laluannya akan ditutup. Sebaliknya jika dua-dua ada, dua-dua input wujud, barulah output ada. Okay, itu maksud dan. Okay, kena faham sebab nanti saya akan tanya mungkin dalam test, dalam kuis dan EOC. Bagaimana anda boleh melukis lita pneumatik apabila diberi ijab dan apabila diberi sesuatu situasi yang perlu anda lukis lita pneumatiknya. Okay, lita ini kena faham. Okay, jadi untuk lita ni, bila push button 1 dan push button 2 ditekan secara serentak, barulah wujud signal di sini. Okay, barulah ada angin, udara termampat sebelah sini. Okay, jadi ini menyebabkan DCV ini berlaku switching. Okay, berlaku switching. Okay, bermaksud kotak ini akan tertolak ke kiri. Tertolak ke kanan. Okay, jadi apabila tertolak ke kanan, udara ni, udara bersumber akan keluar pada port yang inilah dan masuk pada piston side, maka piston rod akan advance ataupun extend. Apabila push button 1 ataupun push button 2 ataupun kedua push button dilepaskan, maka tidak lagi wujud signal di sini, tidak wujud lagi pressure di sini, maka return spring ni akan menolak DCV ini untuk berlaku switching. Okay, switching di mana kotak-kotak ini akan tertolak ke kiri. Jadi kedudukan
DCV ni kembali ke seperti initial, seperti keadaan asal tadi, maka udara pada sumber akan keluar pada port yang ini pula. Keluar pada port ini dan pressure ni akan masuk pada port sebelah piston rod side. Okay. Jadi pressure wujud pada piston rod side menolak piston bergerak ke kiri. Jadi kita nampak piston rod akan retract. Quick exhaust valve adalah non-return valve yang kelima. Jadi apakah peranan quick exhaust valve ini dalam lita pneumatik? Ini simbol quick exhaust valve. Jadi quick di sini merujuk pada cepatlah. Jadi injap ini sebenarnya melepaskan udara yang perlu dibebaskan ke persekitaran melalui exhaust port secara cepat. Jadi dengan mempercepatkan udara yang perlu dibebaskan, jadi ini membolehkan kelajuan piston retract lebih cepat. Jadi dengan merujuk pada lita ini, kedudukan quick exhaust valve adalah pada port sebelah sini, sebelah piston rod side ini. Jadi ianya diletak sebelum directional control valve. Jadi kalau tengok di sini, kalau exhaust port yang biasa berada pada DCV. Okay, ini exhaust dan juga ada satu lagi exhaust. Untuk 5/2 ada 2 exhaust. Okay, tetapi kalau pergerakan untuk piston keluar, piston keluar, maksudnya udara compressed air masuk pada piston side dan menolak piston keluar. Jadi udara yang berada pada piston rod side ni perlu dibebaskan ke persekitaran melalui exhaust port. Jadi untuk membebaskan udara ke persekitaran, udara yang keluar daripada silinder ini perlu melalui valve dahulu. Okay, melalui valve sebelum dilepaskan ke persekitaran melalui exhaust port ini. Jadi di sini terdapat halangan terdapat sedikit halangan. Jadi berlaku back pressure, macam dia tendang baliklah. Okay, dia akan memperlahankan pergerakan piston keluar sebab ada rintangan di sepanjang tube ini disebabkan oleh exhaust air tadi perlu masuk dahulu ke valve ini sebelum dilepaskan ke persekitaran. Jadi dia macam shortcut lah, macam bypass lah. Kita letak quick exhaust valve di sini. Jadi udara yang perlu dibebaskan apabila piston extend, piston keluar, tidak lagi perlu melalui valve 5/2 ini. Sebaliknya terus dilepaskan, dibebaskan melalui quick exhaust valve. Jadi semasa piston keluar, ianya boleh keluar lebih lajulah, lebih pantas sebab udara yang perlu dibebaskan, dilepaskan pada piston rod side ini boleh keluar, boleh dibebaskan dengan pantas melalui quick exhaust valve. Jadi itu adalah peranan quick exhaust valve lah untuk mempercepatkan, untuk lajukan lagi pergerakan piston. Okay, jadi dia macam shortcut lah, macam bypass
udara yang perlu dibebaskan tidak perlu melalui DCV dahulu, terus dibuang ke persekitaran melalui quick exhaust valve. Jadi ada lima jenis non-return valve, iaitu check valve, check valve. Yang kedua, spring loaded check valve. Yang ketiga, shuttle valve. Shuttle valve. Yang keempat, dual pressure valve. Dan yang kelima tadi, quick exhaust valve.